Hantarkan semua soalan anda kepada kami berhubung dengan komplikasi ataupun masalah kehamilan berkembar, dan kita juga bukakan talian telefon untuk anda hubungi doktor di studio pada pagi ini 0322828578 ataupun 0322828579. Selamat pagi Dr. Japaraj Peter dari Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Selamat pagi, Selamat Zul pagi, dan Zaleha. Selamat berjumpa lagi. Ya, hari ini, pagi ini kita nak cerita tentang dapat anak kembar. Ya. Memang betul ke ramai orang yang inginkan dapat anak kembar supaya senang, tak payah melahirkan banyak kali? Ya, memang saya rasa itu adalah salah satu sebab mengapa ramai ibu bapa yang inginkan kandungan kembar, kehamilan kembar. Apa yang mereka sebut sebagai dalam bahasa Inggeris 2 in 1 ataupun 3 in 1. Daripada kita tunggu beberapa tahun untuk mendapat 2 orang ataupun 3 orang anak, ramai yang mungkin inginkan 2 orang anak pada masa yang sama. Dan kalau kita tengok kanak-kanak yang kembar ini, mereka nampak cute. Saya rasa tadi ada beberapa kanak-kanak yang saya tengok dekat luar studio yang datang untuk dancing. Ada sepasang kembar. Nampak memang cute. Tetapi di sebalik semua cuteness ini, memang terdapat juga beberapa risiko lah dan komplikasi yang mungkin boleh berlaku semasa wanita-wanita ini hamil. Dan kalau kita tengok secara amnya, kehamilan kembar ini adalah sesuatu perkara yang agak biasalah, right? Di negara Malaysia ini kita boleh katakan bahawa 1 dalam 80 kes-kes kandungan ini akan berakhir dengan kandungan kembar. Dan ini berbeza daripada negara ke negara. Kalau kita pergi ke negara-negara Afrika Barat misalnya, kandungan insiden mereka ataupun kejadian kehamilan kembar mungkin 1 dalam 40, iaitu 2 kali ganda. Dan zaman sekarang kita pun perhatikan bahawa kehamilan kembar ini lebih terjadilah. Ini ada kaitan dengan rawatan kesuburan, misalnya infertility, IVF, ya. Dan juga dengan trend di mana wanita-wanita zaman sekarang ini dia orang nak kahwin lebih lewat. Lebih daripada 30 tahun. Ini ada kaitan dengan mungkin dengan kerjaya mereka, kerjaya mereka, dan menyebabkan mereka kahwin lewat. Dan ini memang sudah dibuktikan ada kaitan bahawa wanita-wanita yang lebih tua mengandung akan lebih cenderung untuk mendapat kehamilan kembar. Untuk trimester pertama, apa antara komplikasi-komplikasi yang mungkin boleh dihadapi oleh ibu mengandung? Okey, itu satu soalan yang bagus. So semasa seseorang wanita itu tahu bahawa dia mempunyai kehamilan kembar, I think perkara yang pertama yang harus diingat oleh wanita-wanita ini adalah bahawa mereka lebih cenderung untuk mendapat keguguran daripada wanita-wanita yang hanya mempunyai kandungan seorang. Wanita-wanita yang mempunyai kehamilan kembar juga akan lebih mengalami simptom-simptom kehamilan, iaitu macam loya, kemuntahan, kaki bengkak, alahan, susah nafas dan sebagainya. Mereka kadang-kadang kita boleh katakan 2 kali ganda lah. Disebabkan dia orang bawa 2 anak. Dan satu lagi masalah yang mungkin dialami oleh wanita-wanita ini adalah kekurangan darah dalam badan mereka, ataupun dalam bahasa perubatan kita sebut sebagai anemia. Right? Sekali lagi ini ada kaitan dengan fakta bahawa badan mereka sekarang kena menampung 2 orang anak. So dia orang wanita-wanita ini tidak dapat menghasilkan cukup zat untuk adakan darah dalam tubuh badan mereka. Macam mana nak menyelesaikan situasi itu, doktor, kalau seorang tu mengalami anemia dan hamil kembar? Kalau anemia dan hamil kembar, mereka perlu mengambil lebih banyak vitamin untuk menambah darah mereka, dan juga memakan makanan yang lebih mengandungi zat-zat yang diperlukan untuk pembuatan darah dalam badan mereka. Okey, jadi berapa peratus risikonya apabila kelahiran kembar itu? Dari segi apa? Berbanding dengan kelahiran ataupun kandungan biasa. So sekali lagi saya ingin tekankanlah bahawa apabila seorang wanita itu hamil kembar, mereka ada risiko kepada diri mereka sendiri, dan juga komplikasi dan risiko kepada bayi-bayi mereka. Tadi saya sebut tentang risiko kepada wanita itu sendiri ataupun si ibu itu sendiri, seperti
lawyer, muntah-muntah, dan juga lebih cenderung untuk mendapat keguguran. Nombor 3, kekurangan darah, dan ada juga risiko-risiko lain seperti kencing manis, penyakit darah tinggi. Wanita-wanita ini juga lebih cenderung untuk mengalami placenta previa. Placenta previa ini bermaksud uri yang yang lekat pada bahagian bawah rahim, dan ini boleh menyebabkan pendarahan semasa mereka mengandung. Wanita-wanita ini juga lebih cenderung untuk mendapat pendarahan selepas bersalin, dan secara amnya ibu-ibu yang mempunyai kehamilan kembar ini lebih cenderung untuk mendapat melahirkan anak secara caesarean, iaitu pembedahan caesar. Dari segi komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku pada si janin ini bergantung kepada jenis kembar. Secara amnya saya rasa ramai di antara penonton yang tahu bahawa secara amnya kembar dibahagikan kepada kembar seiras dan kembar tidak seiras. Kalau kita tengok gambar-gambar nanti yang kita tunjuk tadi bahawa kembar seiras ini adalah hasil satu telur yang pecah kepada dua. Manakala kembar tak seiras tu adalah persenyawaan dua telur. Di antara dua-dua ini, yang lebih berisiko adalah yang satu telur pecah kepada dua, yang kembar seiras. Right? Sebab di kalangan kembar seiras ini ada beberapa risiko-risiko yang unik. Salah satu daripadanya adalah masalah twin-to-twin transfusion syndrome yang saya akan terangkan nanti, iaitu sindrom transfusi darah daripada seorang janin kepada seorang janin yang lain. Satu lagi masalah adalah kembar yang bercantum ataupun lebih dikenali sebagai kembar siam. Dan juga masalah tumbesaran bayi yang terbantut. Gambar yang kita tengok sekarang ni adalah gambar yang menunjukkan kehamilan kembar dengan seorang kembar yang tidak normal. Mungkin nampak menggerunkanlah dalam gambar tu, tetapi kadang-kadang terjadi benda ini di mana seorang janin dibentuk secara normal tetapi seorang lagi tidak dibentuk dengan normal macam kalau kita perhatikan janin di sana, janin tu memang tak ada kepala pun. Alright, dan ini janin yang tak normal tu boleh membahayakan janin yang normal. Tetapi yang lebih penting adalah secara amnya, apabila seorang wanita itu mengalami kehamilan kembar, mereka harus faham bahawa masalah utama ataupun masalah yang paling biasa kita perhatikan di hospital-hospital adalah kelahiran pramatang. Di mana 30% daripada semua kehamilan kembar akan berakhir dengan kelahiran pramatang ataupun kelahiran sebelum cukup bulan. So lebih awal mereka dilahirkan, lebih banyak risiko kepada janin-janin ataupun bayi-bayi. Ramai di antara bayi-bayi ini yang keluar sebelum misalnya 7 bulan yang tidak dapat hidup, ataupun yang hidup pun kena duduk di ward intensive care unit yang tempoh yang lama, dan kadang-kadang mereka mengalami kecacatan yang mungkin akan yang dialami selama-lamanya. Baik doktor, bagaimana pula dengan risiko untuk pre-eclampsia? Apa yang dimaksudkan dengan pre-eclampsia? Pre-eclampsia adalah satu lagi nama untuk penyakit darah tinggi. Di kalangan wanita-wanita hamil ni ada satu komponen penyakit darah tinggi yang khas. Mereka akan mendapat penyakit darah tinggi semasa mengandung sahaja. Sebelum mengandung tak ada darah tinggi, selepas bersalin tak ada darah tinggi. Dan benda ini dipanggil sebagai pre-eclampsia. Masalah dengan pre-eclampsia ini yang lebih cenderung di kalangan wanita kehamilan ni adalah kalau tidak dijaga, tidak dikesan, nombor satu, ataupun tidak dirawat dan dijaga dengan baik, akan boleh berakhir dengan pendarahan di dalam otak. So itu adalah satu masalah yang selalu kita tekankan di hospital dan klinik-klinik apabila ibu-ibu datang untuk rawatan dengan apa cara untuk mencegah? Nombor satu, kesanlah. Mereka perlu dikesan. Sebab itu setiap kali seseorang ibu hamil datang ke klinik antenatal, mereka akan diperiksa tekanan darah. Dan kalau tekanan darah tinggi, kita akan beri ubat untuk kontrol dia punya. Bagaimana dengan kejadian-kejadian kembar siam ini tadi? Kembar siam ini sungguh pun jarang berlaku.
pada pendapat saya, ramai di antara kita yang ingat bahawa kembar ini salah satu risiko yang besar adalah kembar siam. Sebenarnya bukan. Kembar siam ini jarang-jarang sekali berlaku. Dan kalau berlaku ini, tidak ada siapa-siapa yang tahu mengapa setengah kembar boleh berlaku ataupun terjadinya kembar siam. Kembar siam pun macam kita yang tengok dekat TV sekarang ni, kembar siam ini pun ada banyak jenis. Alright, rawatan dia akan bergantung kepada jenis dia. Kadang-kadang kecantuman kembar siam ini adalah sangat teruk, di mana mereka tidak dapat dipisahkan langsung. Alright, terutamanya apabila dua-dua janin berkongsi semua organ dia. Ada juga yang berkongsi kulit saja. Itu senang dipisahkan. Alright. Tetapi secara amnya saya rasa wanita-wanita yang menonton ni jangan risaulah tentang kembar siam ini, jarang-jarang sekali berlaku. Baik doktor, sebelum kita teruskan, ada pemanggil saya di talian ingin bertanyakan soalan. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Ya. Hello. Hello. Silakan. Hello. Hello. Ya, saya. Saya Hasnia. Ya, ha. Saya daripada Melaka. Okey. Doktor. Hello doktor. Yes, hello Puan Hasnia. Saya boleh dengar? Saya nak tanya. Saya nak tanya ni. Saya kelahiran kembar. Okey. Tapi kembar saya ni dah meninggal. Puan Hasnia, Lepas tu dah meninggal tu minta boleh jauhkan sikit daripada TV tak? Kita tak berapa jelas dengan suara puan. okay, Puan, saya kembar seiras. Okey. Okey. So anak saya ni dia dah meninggal 1.5. Lepas apa tu kata doktor dia ada ketumbuhan dekat kepala. Okey. Habis tu saya pun tak boleh nak cakap apa. Saya terima je lah dengan redha dia dah pergi. Bagaimana keadaan Puan Hasnia? Sekarang ni okey lah. Saya dengan anak saya yang kembar 9 bulan ni jalan ni macam biasalah. Masa mengandung ke ataupun sudah berlahir? Dah bahasa baik lah doktor. Tapi yang terus meninggal dia dah saya dah tanamkan dah kebumikan dekat kampung lah. Okey. Sudah 9 bulan 9 bulan ni ke umur dia. Okey. Terima kasih Puan Hasnia. Boleh teruskan hubungi kami 22828578 dan 22828579. Mungkin ada kerisauan juga daripada ibu bapa apabila anak kembar ni macam yang tadi, seorang mungkin ada penyakit tertentu, mungkin yang survive, yang hidup ni mungkin juga akan mengalami simptom atau penyakit yang sama. Mungkin kadang-kadang keadaan yang diberitahu oleh ataupun diceritakan oleh Puan Hasnia ini kadang-kadang kita tengok di kalangan wanita yang lain juga. So apabila seorang janin meninggal dunia di dalam kandungan tu, masih ada harapan untuk seorang janin yang sihat lagi. Adakah dia akan menjejaskan janin yang hidup itu? Risiko itu ada, tetapi risiko itu tidak besar sangat. Right? Dan risiko ini adalah lebih besar kalau ia adalah jenis kembar seiras, di mana mereka berkongsi satu uri. Alright. So mungkin saya nak ceritakan sedikit tentang sindrom transfusi darah daripada seorang janin kepada seorang janina yang ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai TTTS. TTTS bermaksud twin to twin transfusion syndrome. Keadaan ini agak biasa kita tengok di seluruh dunia, lebih-lebih lagi di Malaysia. Dan keadaan ini boleh berlaku di kalangan kembar seiras sahaja. Right? Dan keadaan ini akan menyebabkan seorang janin mentransfusikan darah kepada seorang baby yang lain. Dan ini akan membahayakan kedua-dua janin di dalam kandungan, sebab seorang janin akan kekurangan darah dan seorang janin lagi akan berlebihan darah dan menyebabkan air ketuban bertambah dengan banyak sekali. Saya ingin berkongsi pengalaman saya di sini sebab buat masa sekarang di Malaysia ini kita ada rawatan untuk penyakit ini. Tak pernah ada rawatan macam ini di Malaysia ataupun di rantau ini ya. So sejak tahun 2009 di Hospital Raja Permaisuri Bainun kami ada sediakan rawatan fetoskop laser untuk merawat janin-janin yang mempunyai masalah ini ya. Keadaan ini kalau tidak dirawat, peluang untuk baby-baby hidup ini adalah hampir-hampir kosong.
Okey. Dengan rawatan laser ini sekarang, apa yang kita tengok di TV sekarang, kejayaan kita untuk menyelamatkan sekurang-kurangnya seorang janin daripada kedua-dua ini adalah lebih kurang 70%. So jauh lebih daripada 0% dari yang dialami sebelum ini. So, apa yang dilakukan? Memisahkan apa yang kita lakukan adalah kita akan memasukkan sebuah teropong macam fetoskop, masukkan ke dalam rahim, dan kita boleh nampak pada uri itu komunikasi ataupun sambungan salur darah pada uri di antara satu janin dengan satu janin yang lain. Baik. Melalui teleskop itu sekali, kita akan menggunakan laser dan pancarkan kepada mana-mana ada komunikasi salur darah di antara kedua-dua janin ini. Ini adalah salah satu gambar ataupun klip fetoskop. Itu adalah muka baby, right? Hidung, bibir, right? Itu semasa kita nak buat laser lah. Right? Ini cuma kita tengok saja. Proses laser dia bukan pada janin tetapi pada uri. Pada urinya. Okay. Satu lagi message yang sangat penting yang ingin saya beritahu kepada para penonton dan wanita-wanita yang hamil ataupun mungkin akan hamil adalah apabila anda diberitahu anda mengandung kembar, tanya doktor kamu, adakah ini kembar seiras ataupun kembar tidak seiras. Tanya doktor kamu, ada satu uri ke dua uri. Kalau satu uri dan kembar seiras, ini adalah kehamilan yang berisiko tinggi dan perlu diawasi setiap 2 minggu sekali. Okey, baik. Kita ada panggil untuk waktu ni. Kita bersama dengan siapa di talian? Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat Puan pagi. Lima. Ya, saya. Silakan soalan Puan. Saya nak tanya dengan dokter. Ya saya. Saya sudah diikat rahim, tapi sekarang dalam perut saya ada terasa macam benjol-benjolan. Okey. Ramai dokter pakar mengatakan bahwa buah pinggang dan hati saya bengkak. Okey. Saya nak tanya dokter lah. Adakah benjolan itu boleh dikatakan hamil? Okey. Baik, kita jawab panggilan satu lagi. Kita ambil satu lagi panggil. Hello. Halo. Ya, Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi doktor. Selamat pagi. Ini saya ada masalah sedikit. Isteri saya tak boleh mengandung. Puncanya apa saya dapat tahu? Pada mulanya setelah kami cek dengan doktor, didapati dia mempunyai cyst dalam rahimnya. Setelah cyst itu dibuang di pusat perubatan Universiti Kebangsaan, dibuat IU, masih tidak mendapat bukti, masih tidak dapat kelahiran lah. Apa masalahnya doktor, kalau doktor boleh tahu? Okey. Baik. Ini cerita ni, dua pemanggil kita ni agak luar perbincangan kita, tapi tak apa, mungkin boleh kita ulas sedikit. Okey, so yang pertama daripada Sabah itu, poin daripada Sabah itu, saya rasa apabila seorang doktor beritahu kamu bahawa ada ketumbuhan pada rahim itu, mesti dia siasat dengan lebih lanjut lagi. Kalau ketumbuhan pada rahim itu, ketumbuhan yang paling biasa kita tengok di kalangan wanita-wanita adalah fibroid. Alright. Dan fibroid ini kalau kita tengok dari segi statistik, 1 dalam 5 orang mesti ada fibroid. Dia sama ada kecil ataupun besar sahaja. So kalau doktor kamu ataupun doktor anda cakap bahawa ini adalah satu yang besar, then mungkin fibroid ini perlu dikeluarkan. Right? So nasihat saya kepada Puan Polima daripada Sabah, jumpa balik dengan doktor dan tanya adakah saya perlukan rawatan dari segi pembedahan. Sudah tentunya bukan kandungan. Kalau kandungan, doktor akan beritahu bahawa ini adalah satu kehamilan. Dan untuk situasi kedua, doktor? Situasi kedua, dari apa yang saya difahamkan oleh Encik yang panggil tadi, salah satu cyst ataupun satu ketumbuhan air daripada, mungkin bukan dari rahim lah. Kalau kita cakap tentang cyst ataupun ketumbuhan air, ia biasanya daripada ovari. Alright? Ataupun telur, kilang telur. Mungkin ada kaitan dengan masalah ketidaksuburan ataupun masalah infertility.
Dan apa yang dimaksudkan oleh Encik Ahmad tadi, bahawa isteri dia pernah melakukan IUI. IUI itu intrauterine insemination, di mana mereka memasukkan air mani ke dalam faraj wanita itu dan cuba mempercepatkan proses pengandungan. Mungkin sekali tak berjaya. Apa yang biasa kita lakukan kadang-kadang adalah kita mungkin try sekali lagi, dan juga kalau 2 kali 3 kali masih tak dapat kejayaan, mungkin proses yang seterusnya adalah kandungan tabung uji ataupun IVF. Right? So dari segi sebab mengapa seseorang pasangan tidak dapat mengandung, itu ada banyak sebab. Alright, susah untuk kita ramalkan melalui just percakapan melalui TV bahawa apakah masalah ataupun punca utama. Right? Tetapi dari segi rawatan tu, macam saya cakap, kalau masih tidak berjaya dengan IUI ini, rawatan yang seterusnya adalah kandungan tabung uji. Dan dinasihatkan untuk bertemu dengan doktor anda ya, untuk dapatkan pengesahan lebih lanjut lagi dan dapatkan apa masalah sebenarnya. Gambaran lebih jelas. Doktor, berbalik kepada rawatan yang ada sekarang, bagaimana sebenarnya peluang ini diambil oleh para ibu yang mempunyai komplikasi kehamilan kembar? Dari segi rawatan feedoscope laser itu, macam saya cakap, pusat kami ataupun pusat rawatan feedoscope laser di Hospital Raja Permaisuri Bainu adalah satu-satunya pusat di Kementerian Kesihatan Malaysia yang menawarkan rawatan ini bukan saja kepada pihak kerajaan, pihak hospital kerajaan sahaja, tetapi juga pihak hospital swasta, dan juga bukan Malaysia saja, kami juga dapat pesakit-pesakit daripada Singapura dan Indonesia. Sebab satu-satunya di kawasan Southeast Asia. Right? Dan masalah utama yang kita perhatikan adalah bahawa ramai di antara ibu-ibu tak faham tentang penyakit ini ataupun tak di-refer kepada pihak hospital dengan cepat. Right? So dengan rancangan ini, saya harap lebih ramai akan tahu tentang masalah ini. Baik, itu antaranya intipati yang kita bincangkan tentang soal risiko-risiko kehamilan kembar. Doktor, sedikit masa lagi, bagaimana untuk penjagaan selepas rawatan sekiranya melalui rawatan tersebut? Rawatan yang seterusnya selepas kita buat feedoscope laser ini, rawatan ibu-ibu ni perlu balik kepada klinik mereka yang merujuk kepada kami dan perlu dirawat ataupun mengambil lawatan susulan dengan pakar-pakar di hospital-hospital yang merujuk kepada kami. Baik, terima kasih doktor, dan kita harapkan itu antara kejayaan satu-satunya di rantau ini, dan kita harapkan lebih banyak lagi pusat kesihatan yang mengambil dan menempatkan rawatan sebegini di hospital mereka. Dan doktor, terima kasih Dr. Jafaraj. Terima kasih. Dan kita harapkan soalan-soalan anda dapat dileraikan, dan bagi mereka yang sedang hamil kembar sekarang ni, selamat berjaya dan jaga kesihatan anda elok-elok. Kalau zaman dulu orang tak tahu dia kembar kan, sampai dah lahir ada lagi.